Okey Taufik, tadi kita dah tengok kan yang bermain sape tu dengan kinikan dia dan sebagainya, iramanya. Selalunya kalau kita tengok di Semenanjung lebih mengenali gambus. Tapi kalau di Borneo tu kalau tak kenal sape ni, jangan duduk Borneo. Jangan duduk Borneo. Terbang ke sini. Terbang ke sini kan. Tapi pasti rakyat Malaysia sebenarnya kena kenal alat muzik ni. Memang sepatutnya dah kenal alat muzik ni pun kan. Alat muzik ni memang cukup popular sebenarnya bukan saja di Sarawak saja, di seluruh Malaysia pun. Kalau ada orang kata apa macam ada video promosi tourism Malaysia ke, mesti ada sape mainkan apa semua kan. Jadi kita nak berkenalan dengan pemain alat muzik sape tadi yang seperti anda dapat saksikan awal tadi. Kita bersama dengan Encik Muhammad Najib Rasli. Syukur Encik Najib. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Apa khabar? Baik, Okey. Alhamdulillah. Okey, Abang Najib, kalau kita lihat kan sape ni memang terkenal di Sarawak ataupun bagaimana sebenarnya kalau nak bawa budaya ni ke Semenanjung atau lebih memang sinonim dengan negeri Borneo sendiri, macam mana? Dia sebenarnya sape ni lebih dikenali di Pulau Borneo lah, di Sabah, Sarawak kan. Jadi sebenarnya kalau saya pun sedang mengenali alat muzik ni kan, Macam mengenali cinta sebab saya betul lah, kena sebenarnya cinta dulu orang sini, orang Negeri Sembilan. Jadi ada bertugas di Sarawak baru-baru ni 3 bulan dekat sana. Jadi sepanjang di Sarawak tu macam-macam yang saya jumpa, dan bila saya dah nampak alat muzik ni memang unik, bunyi dia pun mendamaikan kan. Jadi saya pun kira maknanya jatuh cinta lah pada pandangan pertama alat muzik ni. Sebab asalnya memang ada basic sikit main gitar, tapi bukanlah pemuzik profesional. Jadi bila saya tengok sape ni, saya rasa saya boleh main dan saya patut dapatkan satu. Jadi daripada situ saya dah dapatkan satu, dia dah beli sape ni. Bila balik kepada penginapan tu, saya training lah by heart. Melalui YouTube, tengok YouTube mana lagu-lagu yang ada kan. Jadi saya belajar daripada situ lah, by heart daripada situ. Tak ada, maknanya tak ada berguru dengan siapa-siapa yang melibatkan beberapa minggu, beberapa hari, tak ada. Jadi ke mana tercetus minat ketika di Sarawak tu? Macam mana Abang Najib boleh macam nak kena beli sape ni? Dia sebenarnya satu memang minat alat muzik, dan keduanya bila saya tengah buat kerja di dalam kampung budaya tu, selama seminggu setiap hari buat kerja kat situ, dengar alunan bunyi sape ni daripada rumah hulu. 2-3 hari dengar dia main tu, makin lama makin rasa sedap dia bunyi kan. Nak tengok macam mana rupa alat muzik tu, dengar macam tak kenal lagi. Dia orang kata sape. Saya tak tahu macam mana rupa dia. Bila dah pergi depan pemain tu, bila sampai giliran kita buat penggambaran di rumah hulu tu, saya nampak pemain yang saya dengar selama ni tu, dia main. Saya tengok cara dia main, cara dia petik, memang ada berbeza daripada gitar. Sebab dia punya fret ni tak sama macam gitar kan. Ada jarak, ada dekat. Saya fikir, masa tengah main tu saya fikir, apa maksud dia dekat jarak kan. Lepas tu bila dia dah berhenti main tu, saya cuba. Macam fret dia berapa tadi tu? Ni kalau macam tadi ni ada 6. Kalau fret ni dia handmade. Maknanya sape ni dia tak ada spesifik saiz yang tepat sebab dia buatan tangan. Jadi dia fret ni pun menggunakan buluh atau porotan. Tapi Unikan dekat situ. dia lekat kat situ. Dia menggunakan tuner lah. Bila saya tanya pembuat sape tu, dia kata menggunakan tuner setiap satu tu. Kalau bunyi tu tak tepat, dia alih sikit. Dia handmade. Tapi saiz dia tu, kalau kata ni saiz standard, mungkin ada satu lagi kecil sikit. Cuma yang kalau dari segi tali ni, yang saya dah beritahu, asalnya dulu tradisional tali dia 4 atau 3. Fret dia pun kurang. Jadi bila dah pelbagai fusion ataupun inovasi kan, sape dah jadi 6 tali dan ada difahamkan sampai ke 9. Sampai ke 9 Dia tambah, dia DIY lah. Dan fret ni pun dah ditambah. Dia dah jadi do re mi dan lebih banyak lagu moden yang boleh dimainkan melalui sape. Tetapi masih terhad. Sebab dia fret dia hanya untuk tali bawah saja. Tali bawah ni sebagai melodi solo.
tali selebihnya yang di atas ni sebagai kod. Kod dia lah. Okey, ni satu keunikan juga Taufik. Sebenarnya kalau nak dilihatkan, Abang Rajib bukan orang Sarawak, orang Negeri Sembilan yang belajar kan. Jadi kita boleh ambil sebagai satu inspirasi jugalah nak belajar alat tradisional begini. Betul. Kan? Kadang-kadang kita takut tau benda baru, sesuatu yang baru macam takut-takut nak belajar kan. Tapi Abang Najib 3 bulan je kan masa untuk belajar sapir ni. Bila dapat je sapir ni, satu saya fikir masa tu mula-mula lagi bertugas kat sana dalam 2 minggu. Jadi tak ada apa yang nak di gitar, tak ada apa semua sebab penginapan nak menunggu 2 bulan, mungkin bosan di penginapan. Jadi beli ni, dapatkan satu, balik ke penginapan tu, buka YouTube. Lepas tu tanya member kawan-kawan yang kat Sarawak tu, apa lagu-lagu berkenaan dengan sapir, kita cuba study melalui YouTube. Dalam masa 2-3 hari tu, kalau macam lagu tadi tu, lagu tajuk dia Datun Julud, saya dah dapat bunyi dia seakan-akan, saya cuba upload, tengok apa komen kawan-kawan. Itu yang di YouTube pun ada jugalah, ada sambil tu saya ada study lagu lain, cuba main, cuba upload, tengok apa komen. Kadang-kadang orang Sarawak sini balik yang komen, kan, sama ada bunyi tu betul ke tidak kan, lagu tu menjadi atau tidak. Jadi saya cuba macam itulah. Ada lagu moden tak? Lagu moden yang saya cuba kebanyakannya macam lagu-lagu lama, bolehlah. Dia tak semua lagu moden sebab dia berbeza kan. Dia punya fret pun terhad. Jadi kod dia pun terhad. Kadang-kadang bila kita cek lagu tu sampai chorus tak sesuai pula. Kan. Intro dah boleh masuk dah. Betul. Tapi pernah apa orang kata berkolaborasi dengan pemain sapir terkenal di Sarawak seperti Jerry Kamit, pernah tak? Belum lagi. Tetapi boleh dikatakan bila saya bertugas sebagai syuting dokumentari tu, saya dapat jumpalah orang-orang yang terkenal di Sarawak. Kalau di Sarawak memang terkenal dengan nama Matthew Ngaujau. Itu pemain sapir yang otai. Lepas tu Jerry Kamit, pemain sapir yang terkenal kat sana. Lepas tu kumpulan-kumpulan yang popular di Borneo lah, Ed Adau. Jadi bila kita tengok jadual kita nak syuting interview diorang, producer kata minggu depan kita akan jumpa Jerry Kamit ataupun Matthew. Jadi saya bila ada masa terluang tu saya cari. Cari main apa mahir kan. Bila dah jumpa dia, dah selesai kerja, saya main depan dia. So, dengar pendapat dia pula. Jadi kita dapatlah apa-apa pantang larang ke ataupun teknik-teknik kan, sebab dia tengok, dia tanya kita balik belajar pada mana, cakap tak ada, by heart je. Tapi lagu Flora tak sempat belajar lagi. Flora tak sempat lagi. Perasan tajuk tu tapi tak sempat study lagi. Lagu apa tu? Lagu Flora tu lagu Iban. Lagu Iban kan. Sebab saya tahu, sebab saya dulu teman wanita saya orang Iban. Okey. Cerita wanita sekarang ni. Okey. Mungkin Abang Najib nak juga kongsi sebagai seorang pemain gitar juga dan baru saja orang kata mencuburi bermain sapir ni, agaknya perbezaan paling ketara antara gitar dengan sapir ni. Perbezaan paling ketara dia punya cara main memang paling ketara. Sebab kalau kata kita dah biasa main gitar, kalau kita main klasikal, irama klasikal, dia punya kod tu kita dah boleh agak tali E dekat mana, A dekat mana, D dekat mana. Tapi bila main sapir ni dia punya peletakan tuning dia tak sama. Kira tengah terbalik lah. Jadi bila kita main lagu tu, kita boleh bayangkan lagu tu pergi kod contohnya A. Tapi kita terpetik macam gitar, dia itu yang jadi sumbang tu. Jadi bila nak main sapir ni kena juga banyak training sebab kita nak mahir peletakan tali untuk coding tu. Dia senang kata kalau dia seorang tu dia biasa main gitar, lepas tu dia minat dengan irama klasikal, senang main sapir. Sebab sapir ni dia pada saya lah, dia simple klasikal. Sebab bawah solo dalam masa yang sama ibu jari memetik coding. Bila saya tengok mula-mula tu pun saya tengok, oh rupanya klasikal je. Nak cerita, nak ajar tu tak reti kan. Tapi kalau yang memahami klasikal tu, dia mungkin dia secepat belajar main sapir. Okey, kalau tengok sapir ni dengan panjangnya, dengan ukiran yang cantik, dengan lukisan yang cantik, dengan kayu nampak macam mahal kan, harganya mesti mahal kan? Sebab kita tahu pula harga kat sini tak pernah jumpa. Yelah, kan? tradisional punya mainan. Macam mana harga dia? Harganya kalau di kedai mencecah ribuan. Ribuan 1,000 lebih. Tapi bila yang ini saya dapat melalui pembuat dia sendiri. Sebab kita buat kerja dengan dia, dapatlah agak special sikit. Wah.
Tapi kalau tak nak main, boleh letak hiasan pun cantik ni. Hiasan. Aku dia hiasan berbunyi letak. sendiri pula malam nanti kan. Kasihan. Bahaya pula kan. Okey, agaknya berapa koleksi sape yang Abang Najib ada? Setakat ni dah ada 2. 2. Okey. So, cerita dia masa bertugas 3 bulan tu, saya dah dapat ni. Okey. Lepas tu saya ada merancang, masa tu ada plan sebab setiap tahun saya akan buat lagu raya. Anak-anak yang menyanyi. Video viral lah. Lagu untuk kita syuting untuk anak-anak punya potensi diri kan. So dia menyanyi, saya macam tahun-tahun sebelum ni saya rakam dengan gitar, semua buat sendiri. Okey. Rakam dengan gitar, bass, rhythm, keyboard semua, sound effect masuk sendiri. Shooting anak tu menyanyi. Lepas tu kita upload sekadar viral untuk raya je lah. Bukan untuk mana-mana syarat rakaman. Jadi bila tahun ni, bila saya dah pegang sapek ni 3 bulan sebelum puasa, saya cetuslah idea untuk buat lagu raya, masuk elemen sapek. Dah viral dah. Dah ada di YouTube. Kat mana nak tonton tu agaknya? Di YouTube, End-to-End Studio. Okey. Tajuk dia Raya Kita dash 3 Badik. Raya. 3 Badik. Lagu tu yang viral tu. specialnya tahun ni lagu ciptaan sendiri. Melodi semua cari sendiri. Ilham di Sarawak lah. Ada masuk elemen sapek, solo menggunakan sapek, dan nyanyian masuk dengan lirik lagu raya semua. Alhamdulillah dah sampai ribuan dan jutaan tontonan di page-page viral. Jadi ketiga-tiganya boleh menyanyi semua Tiga-tiga ni alhamdulillah disuruh nyanyi boleh nyanyi. Dia ajarlah. Okey. Okey, jangan lupa untuk pergi ke YouTube channel End-to-End Studio. Haji Rasli di End-to-End Studio. Anda boleh dapat saksikan persembahan lagu raya daripada 3 Badik. Okeylah, apa Satu pun keunikan dia sebenarnya keunikan dia memang kalau kita nak benda-benda ni, mungkin anak-anak muda juga tahu tentang tradisional ni. betul. Kita harapkan semoga irama sape ni terus orang kata terkenal bukan saja di Malaysia tapi sehingga ke luar negara, sehingga ke peringkat antarabangsa. Apapun kami ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Najib Rasli kerana bersama kami hari ini di Dead 11. Selepas ini Lepas ni kita nak berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ni. Teng 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 teng.